Datuk Speaker, PAC di bawah Ipoh Timur amat aktif mendedahkan dan menyiasat kepincangan yang berlaku, terutama di sudut keuangan. Apa yang dibincangkan itu ialah penyelewengan yang telah berlaku. Misalnya baru-baru ini pihak PAC panggil bekas menteri. Kenapa 6 bilion habis, kapal tak siap? Bukan tujuan kita menyalahkan sesiapa, orang itu dan orang ini, tetapi kerajaan mestilah membuat kawalan awal suatu perkara itu supaya penyelewengan kurang berlaku dan wang negara digunakan sebaiknya. Belanjawan kali ini, bila setiap Menteri Keuangan mengumumkan setiap kementerian, tepukkan gemuruh. Tapi bila 6 bilion hilang, tak ada tepuk pun, tepuklah sama. Misalnya kita bercakap, keselamatan negara mesti dipertingkatkan. Laut, darat dan udara mesti diperlengkapkan dengan alat-alat moden dan baru. Pembelian helikopter mestilah diambil kira supaya keselamatan negara dapat dijaga. Beli helikopter 5 tahun tak sampai. Perkara inilah saya nak tumpu pada hari ini. Perdana Menteri ini Perdana Menteri yang dilantik sekarang ini. Kemudian ada pula perjanjian persepahaman. Artinya Perdana Menteri ini tak mungkin jatuh sehingga pilihan raya akan datang. Perdana Menteri naklah berani seperti yang disebut oleh Pasir Salak tadi, nak kemukakan satu perkara kerana dia takkan diusik. Jangan lembeh. Kita lihat misalnya pendedahan dibuat oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Bado. Hamid Bado ni bukan sarjan polis Gua Musang ataupun korporal polis di Tawau. Dia adalah Ketua Polis Negara. Mendedahkan bagaimana rasuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pemimpin politik, termasuk parti Lebay. Sampai sekarang dah setahun lebih pendedahan daripada Tan Sri Hamid Bado. Saya tak nampak ada penyiasatan yang serius dan diberitahu kepada Parlimen apakah bekas Ketua Polis Negara itu hanya buat omong kosong. Kalau bekas Ketua Polis Negara membuat omong kosong, mesti mendakwa beliau. Kerana beliau memburukkan imej negara, termasuk imej pasukan polis. Katanya ada kartel dalam polis. Saya sebut sekali lagi, dia bukan sarjan di Gua Musang. Dia adalah bekas Ketua Polis Negara. Sekarang kita lihat pula laporan daripada edisi siasat mendedahkan bahawa ada di kalangan polis nak naik pangkat kena bayar 100,000. Betulkah ini? Sehingga Tan Sri Musa Hasan, bekas Ketua Polis Negara, terpanggil untuk menyatakan kena siasat segera. Sebab kalau ianya fitnah, mesti diambil tindakan kepada mereka yang mendedahkan ini. Kalau ianya betul, imej pasukan polis sudah tercemar. Inilah yang kita lihat sehingga terpanggil bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan untuk bercakap hal ini. Kenaikan pangkat boleh dibeli. Betulkah ini? Perkara inilah yang perlu kita ambil kira. Jangan bila umum saja peruntukan Kementerian Pertanian naik, tepuk, bom, 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 bom. Dulu masa Menteri Keuangan Matampau dulu, dia umum projek PPRT. Orang miskin yang rumah dan nak reban rumah robek, bagi 5,000 untuk ganti. PAC buat siasatan di bawah menteri pada waktu itu dan pegawai-pegawai, ada yang rumah banglo dapat bantuan PPRT.
Dia buat bantuan PPRT itu bukan untuk baiki rumah, tapi untuk buat garaj kereta. Artinya pengumuman baik Menteri Kewangan, pelaksanaannya bocor sana, tirih sana, derelui sana. Ini yang wang negara kita habis. Lihat, terdedah lagi Datuk Hasanah, katanya terlibat skandal 50.4 juta. Ejen siapa dia ini? Kita kena ingat, dulu dituduh komunis. Setiausaha politik Perdana Menteri Datuk Abdullah Hamad, Allahyarham. Dan siasatan dibuat, akhirnya ditangkap, tak betul atau tidak, mereka ditahan di bawah ISA. Kerana kononnya komunis sudah masuk dalam peringkat tertinggi kerajaan. Datuk Dahlan Ahmad, Datuk Dahlan Majid dan Ismail ditahan. Sekarang dikatakan ejen asing telah menguasai Datuk Hasanah. Ini siapa dia? Siapa yang telah dibeli? Jabatan Perdana Menteri ini nerve, otak kepada kerajaan. Apakah sudah ada unsur-unsur asing masuk untuk mengubah dasar Malaysia pada masa akan datang? Sebab negara di Timur Tengah sekarang ini, ejen asing ini masuk, akhirnya mereka ubah pendirian satu demi satu. Apakah ini sedang berlaku? Tambahan pula bila bekas Perdana Menteri dituduh menerima wang daripada negara asing. Ini perkara bukan perkara kecil, ini perkara besar. Perdana Menteri jangan tidur dalam hal ini. Ini soal negara, penetration ejen-ejen asing boleh berlaku. Dan tambahan pula bila terdedah berita ini, apa yang berlaku, SPRM tangkap SPRM. Bagaimana ceritanya kita tidak tahu. Perkara inilah yang kita lihat kena jaga, sebab dasar berkecuali Malaysia ini mesti dipertahankan. Jangan ada unsur-unsur wang negara asing masuk kemudian mempengaruhi otak center kepada Malaysia, iaitu Jabatan Perdana Menteri, untuk mengubah dasar-dasar kita pada masa yang akan datang. Tuan Dipertua, kita dengar lagi, ini harap Kementerian jawab. Katanya Perkeso akan membuat satu hospital atau rehab center yang belanjanya 500 juta. Pihak kontrak yang menjumpai saya, mereka kata mereka boleh buat dengan harga 300 juta. Kenapa ianya sampai begitu rupa? Bila kita umum belanjawan bilion-bilion, kita seronok. Tapi bocor bilion-bilion. Nak import pula 32,000 pekerja asing. Siapa Amin Bangla ini? Dan mereka pekerja asing ni sudah jadi macam slave di Malaysia. Macam zaman sebelum Abraham Lincoln. Mereka nak datang sini, Datuk yang Dipertua, dia kena bayar ejen di Bangla atau ejen di Nepal. Datang di sini pula bayar ejen sini. 2 tahun mereka kontrak, 1 tahun habis bayar ejen, hanya 1 tahun untuk mereka. Ini berlaku kepada pekerja-pekerja asing yang kaya raya, ialah orang-orang atasan yang terlibat dalam membawa boroh-boroh asing ini. Tuan Yang Dipertua, kita lihat misalnya pembocoran lagi, dan sekarang ini PAC sedang bersiasat hari ini, tapi bersiasat perkara yang lalu. 1 bilion dibelanjakan untuk buat kapal, tak ada kena mengena dengan buat kapal. Ini didedahkan oleh bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dalam siasatan yang dibuat terhadap Kementerian Pertahanan. Kalau 1 bilion ini tak ada kena mengena dengan pembinaan LCS, bayangkanlah kementerian-kementerian lain dan tempat-tempat yang lain. Sebab itulah kita lihat bahawa pembocoran ini terlalu banyak. Kita lihat lagi, kita ini dididik pentadbirannya oleh British. Kita bila melawat London tu balik seronok anak cucu kita ataupun orang yang kerajaan hantar belajar di England.
Tapi bila dia balik ke Malaysia, dia tak bawa sistem pentadbiran UK. Dia balik, dia jadi tampuk lama. Kita lihat nombor 10 Downing Street. Dia sudah pun umur dia, nombor 10 Downing Street ini sudah 57 Perdana Menteri duduk di situ. Sudah hampir 300 tahun. Kalau kita naik bas, kita boleh nampak itu dia rumah Perdana Menteri nombor 10 Downing Street. Saya masa menteri hari itu dibawa melawat Oval Office. Di situ tempat mereka memantau seluruh dunia. 6,000 pekerja siang dan malam untuk mempertahankan bahawa Britain ini sebuah kuasa besar. Ini kita nak masuk saja ke pejabat Perdana Menteri, renovation 65 juta. Masuk Perdana Menteri baru 38 juta. Masuk pula menteri bertukar renovation 300,000 dalam pejabat. Yang dibina pejabat, pembayaran dia tak kira, keadaan negara, kapal kita sudah lebih 40 tahun, semuanya dah buruk, itu tak kira. Yang penting nak pembarui pejabat. Bila rakyat minta tak ada duit, memanglah pembocoran banyak. Misalnya, ubah suai rumah Perdana Menteri sudah 100 juta. 100 juta ni kalau nak bagilah allowance tambahan khas kepada veteran tentera, lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Tapi renovation saja 100 juta. Saya bila masuk pejabat Kementerian Pertahanan, saya lihat tak perlu renovation apa. Dah cantik. Ada pula mengatakan, kalau kita duduk kerusi bekas orang lain duduk, feng shui-nya tak kena tukar. Ini feng shui ni. Kenapa? Karena nak dapat duit ataupun nak beri duit kepada seseorang. Ini yang kita lihat bagaimana keadaan. Kita lihat yang kita tak belajar daripada England. Bagaimana bila kita lihat misalnya Parlimen England, baru tukar mikrofon. Dulunya macam Taman Saloma. Ya. Tapi yang dipikirkan oleh mereka, bagaimana mereka nak kuasai dunia. Bagaimana mereka nak maju dalam teknologi. Bagaimana kapal terbang mereka, jenis Typhoon yang baru itu, dapat dijual kepada dunia. Kita di sini, baiki rumah Perdana Menteri. Tok Sri Anwar, kalau jadi Perdana Menteri esok, jangan buat dah benda ni. Maksudnya jangan diulang apa yang mereka buat ni. Sebab kita kena lihat bagaimana mereka tumpu hal research, hal pendidikan. Bukan tumpu dari sudut, kita kata, perkara-perkara yang remeh, yang boleh menghilangkan kewibawaan. Misalnya kita lihat dalam semua kementerian lah yang saya sebut ni, sebab kajian yang dibuat terhadap Kementerian Pertahanan oleh satu jawatan kuasa khas. Kita dari segi industri pertahanan, 4x4 truck, 6x6 boleh dibuat di Malaysia. Kita ada kepakaran, tapi kita lebih tunduk kepada pelobi-pelobi yang nak import daripada luar. Ada misalnya 6x6 yang digunakan untuk Unifil Lebanon, memang mendapat kepujian dan ianya setara dengan negara-negara lain. Oleh itu kita lihat perlu kita hidupkan industri pertahanan ini dengan lebih serius pada masa yang akan datang. Yang Berhormat, Kali lagi saya nak sebut, Tok Sri, Perdana Menteri ini tak jatuh, insya-Allah hingga pilihan akan datang. Kena beranilah sikit. Jangan kita nampak macam Perdana Menteri kita ni jadi macam hostage, dikawal oleh orang tertentu. Kena berani. Hal Melaka sampai sekarang tak buat kenyataan. Nak buat pilihan raya ke tak? Kalau nak buat SOP dia macam mana? Ni menteri ni bercakap, menteri ni bercakap. Kita jumpa dengan Perdana Menteri, dia kata boleh ceramah atas terang.
Rakan kita daripada keadilan, Sabah terang, kena denda 10,000. Perdana Menteri mesti tunjuk kuasanya, bukan kuasa nak tunjuk diktator, tapi kuasa untuk mengendalikan kerajaan ini. Jangan ada ugutan-ugutan daripada mana pihak. Sebab itu kita buat perjanjian, persepahaman, supaya dia, Perdana Menteri ini boleh kekal hingga pilihan akan datang. Tapi kita nampak dia tak berani membuat sesuatu untuk menyelamatkan Malaysia sekarang ini. Dan kita dengar sekarang ini, tenda runding berjalan berluasa kononnya untuk duit pilihan raya. Nanti 2 tahun lagi, Ipoh Timur akan bincang lagi masalah kebocoran yang banyak, penyalahgunaan wang, dan berbilion pula wang negara kita hilang. Inilah yang kita harapkan. Dan untuk speaker, saya patutnya setengah jam. Kita sampai tak apalah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.